pada pagi ini melihat kepada background ataupun latar belakang masing-masing. Okey. Okey. Kita akan teruskan pembentangan kita pada pagi ini dengan saya ingin memperkenalkan secara ringkas latar belakang saya seperti yang diperkenalkan oleh Saudara Syahril tadi. Saya merupakan Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia selama lebih kurang menerajui Dewan ini selama lebih kurang 4 tahun. Kemudian saya sendiri merupakan seorang usahawan, pernah terlibat dalam pelbagai perniagaan. Lebih 30 syarikat saya pernah tubuhkan dalam bidang hartanah, terutamanya peruncitan, bidang pendidikan, pertanian, teknologi, pelancongan dan juga pengurusan acara. Selain daripada itu juga, saya juga merupakan Presiden Persatuan Pemaju Hartanah Bumiputera dan banyak juga saya terlibat sebagai ahli lembaga pengarah badan-badan berkanun ataupun badan-badan kerajaan seperti ahli lembaga pengarah UNIZA, Universiti Sultan Zainal Abidin, Universiti Malaysia Sarawak. Kemudian saya pernah juga menjadi ahli lembaga pengarah syarikat Majlis Agama Islam Wilayah Mawib dan masih lagi menjadi Board of Director syarikat, anak syarikat Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Selain daripada menjadi ahli penasihat perniagaan Perbadanan Putrajaya. Jadi inilah sebahagian daripada tanggungjawab saya dalam komuniti, dalam masyarakat, dalam kerajaan untuk memberikan hikmat, nasihat dan juga memberikan sedikit bimbingan kepada bukan saja kepada badan-badan kerajaan, badan-badan berkanun, badan-badan NGO, tapi juga kepada masyarakat awam bagaimana untuk kita meningkatkan ekonomi, memperkasakan usahawan dan menambahkan pendapatan dalam konteks kehidupan kita terutamanya dalam bidang perniagaan. Jadi saya dah sentuh tentang ekonomi baru yang mana hari ini zaman sudah berubah. Kita hari ini menjalankan kegiatan ekonomi kita berdasarkan kaedah baru yang ternyata hampir menguasainya ialah teknologi digital. Hampir keseluruhan hidup kita hari ini kita menggunakan apps dan kita tak boleh lepas untuk pegang handphone kerana semuanya kita menggunakan teknologi ataupun apps. Banyak apps yang ada seperti WhatsApp, Grab, Foodpanda, Agoda dan sebagainya. Jadi inilah yang menjadikan kita melihat hari ini di samping teknologi digital itu sebagai trust yang menguasai kehidupan kita dalam konteks berniaga ataupun bisnes, bagaimana kita nak mengintegrasikan ekonomi digital, apakah produk yang sesuai, apakah produk yang kita rasa perlu untuk kita integrasikan. Dan telah tentulah hari ini kita bercakap antara produk yang menjadi kegilaan ataupun kesukaan orang ramai sekarang ni ialah emas. Kerana semua orang hari ini akan rasa selesa, akan rasa selamat kalau mereka dapat menyimpan emas dalam konteks untuk mereka mempertahankan ataupun memelihara harta dan kekayaan mereka. Jadi kenapa emas? Jawapannya adalah kerana ianya merupakan antara barang yang mewakili kekayaan yang boleh ditunaikan, selain daripada ianya merupakan logam yang berharga. Dan ia merupakan ciptaan Allah di mana jumlah ni terhad. Dan kita sedia maklum bahawa emas juga akan dapat melindungi nilai harta kita daripada inflasi. Dan ianya tidak juga, emas ni tidak boleh dimusnahkan. Bayangkan kalau kita pegang wang ringgit, masuk dalam poket, kemudian masuk dalam washing machine bila kita nak masuk, duit kita pecah, adakah duit kita itu masih laku lagi? Pun dah terkoyak 2, terbelah 3, mungkin tak boleh digunakan lagi. Tapi emas berbeza. Dipecahkan macam mana sekalipun, dia tetap boleh, tetap berharga dan boleh dijual ataupun dipindahkan. Dan satu lagi faktor yang mengapa emas menjadi instrumen perniagaan ataupun pelaburan kita pada hari ini ialah kerana kekuatan emas itu sendiri. Kalau kita lihat, sejak 26 tahun yang lalu, daripada 1996 hinggalah tahun 2020 mencatatkan kenaikan emas merupakan kenaikan yang sangat stabil, iaitu sebanyak 607% selama 24 tahun.
Dan jika kita bahagikan selama 24 tahun tersebut, maka jumlah kenaikan emas tahun dianggarkan sebanyak 25%. Kemudian kita akan tentu hari ini kenapa kita akan menceritakan ataupun berkongsi bagaimana solution yang diciptakan oleh quantum metal ini boleh memberikan kita sekurang-kurang 3 objektif utama. Yang pertama, untuk kita menjadikan emas itu sebagai simpanan jangka masa panjang untuk bantu ekonomi kita. Kemudian sebagai solusi untuk mengembalikan belanja hangus bulanan kita. Dan yang ketiga, sebagai platform untuk menggandakan harta kekayaan kita. Jadi 3 perkara ini yang kita akan sentuh dan bagaimana solution atau objektif ini kita akan dapat capai. Dan saya harap tuan-tuan dan puan dapat memahami, dan selepas tamat sesi Zoom ini, tuan-tuan dan puan sahabat-sahabat sekalian dapat memastikan 3 objektif ini akan tercapai, insyaAllah. Okey, kita mengenali Quantum Metal. Quantum Metal merupakan syarikat yang berdaftar dari segi undang-undang, berdaftar dengan SSM, dan sudah tentulah kalau kita kaitkan dengan hari ini dengan syarikat-syarikat scam, sudah tentulah antara ciri-ciri syarikat scam ialah syarikat tidak berdaftar, hanya menggunakan nama tertentu, kemudian mungkin menggunakan tokoh-tokoh, selebriti tertentu untuk mengamburi mata orang, tapi tidak, kalau dicek, disemak, kebanyakannya ataupun mostly tidak didaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Jadi di sini kita akan lihat siapa dia, siapa dia punya syarikat, siapa pengarah, siapa shareholder dan sebagainya. Maknanya dari segi undang-undang, syarikat yang mengendalikan platform jual beli emas ini juga kita mesti mengetahui siapakah apa yang memiliki syarikat tersebut. Jadi antara perkara yang kita harus lihat di sini ialah dari segi profil syarikat yang memberikan kita satu keyakinan ialah latar belakang syarikat ni. Kalau kita nak melihat satu-satu platform ni, kita akan melihat kewibawaannya ialah berdasarkan track record dia. Syarikat ni sebenarnya bukanlah syarikat baru. Syarikat yang telah ditubuhkan sejak 2012 dengan modal berbayar 10 juta ringgit. Dan apakah aktiviti utama syarikat ni? Kalau kita lihat di sini, syarikat ini merupakan pembekal emas premium 999 ke bank tempatan, badan kerajaan dan peniaga-peniaga. Mereka ini merupakan trader emas, saudagar emas yang terkemuka di Malaysia. Mereka lah merupakan pembekal emas yang utama kepada bank-bank di Malaysia. Siapakah bank yang mereka menjadi pelanggan kepada mereka? Antaranya ialah Bank Muamalat, Afin Bank, Alliance Bank dan juga Ar-Rajahi Bank, di samping bank-bank di luar negara termasuklah juga ICBC Bank daripada China. Selain daripada membekalkan emas, apa lagi kekuatan syarikat ni? Syarikat ni, tuan-tuan dan puan, membekalkan sistem dagangan emas untuk bank tempatan. Ini yang jarang-jarang ataupun syarikat yang sangat, orang kata apa, rare kalau dalam konteks membekalkan emas ni biasa. Lebih mudah, tapi membekalkan sistem dagangan emas ataupun membekalkan apps, itu merupakan tidak sangat limited, dan inilah antara satu-satunya syarikat yang membekalkan sistem digital kepada bank-bank tempatan, termasuklah kepada bank-bank yang saya sebutkan tadi. Dan di samping itu mereka juga ada penasihat syariah mereka, oleh kerana produk yang diperkenalkan untuk kita semua ini merupakan produk patuh syariah, maka mereka mempunyai penasihat syariah mereka sendiri, iaitu Isra Consultancy, yang juga merupakan anak syarikat milik penuh bank negara. Dan selain daripada itu, sebuah syarikat penarafan syariah yang kedua yang mereka telah lantik ialah syarikat Tawafuk Consultancy, yang juga merupakan sebuah syarikat pembantuan syariah yang terkemuka di negara kita. Selain daripada itu, mereka merupakan peserta kepada perdagangan komoditi, trading participant kepada Bursa Suk Asilah, yang merupakan kaunter dagangan Bursa Malaysia yang menjalankan perdagangan komoditi yang patuh syariah. Ini merupakan bangunan utama ataupun ibu pejabat Quantum Metal Bullion House yang beribu pejabat di Jalan Residency Georgetown,
di mana saya dan juga beberapa orang rakan, masuklah Tuan Haji Zamri juga dapat bersama-sama dalam majlis pelancaran yang diadakan pada bulan lepas di Pulau Pinang, dan saya sempat juga diberikan penghormatan juga oleh pengasas ataupun founder pada Contometer ni, Datuk Lim Kong Sun, untuk menyerahkan memento ataupun tanda ingatan daripada Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Selain daripada itu, Contometer juga mewujudkan beberapa buah lagi pejabat ataupun pusat-pusat latihan mereka di beberapa buah negeri, termasuklah juga di Johor Bahru, di Setia Tropika, kemudian di Kuching juga, pejabat di Cawangan Borneo di Gateway Kuching, tak jauh daripada ataupun bersebelahan dengan Hotel Pullman Kuching. Kemudian kita akan mengenali siapa dia. Founder Contometer merupakan seorang yang cukup berpengalaman dalam industri emas, lebih 20 tahun mempunyai pengalaman luas dalam trading emas ini dan mendapat kepercayaan daripada bank-bank utama di Malaysia. Inilah yang menjadikan kekuatan Contometer ini sebenarnya ialah kekuatan pengalaman pengasas ataupun founder Datuk Lim Kong Sun, kemudian disokong kuat oleh pengerusi syarikat ini, iaitu Tuan Haji Kamari Zaman yang merupakan chairman syarikat Contometer. Tetapi sebelum beliau menjadi chairman, beliau merupakan pengarah ataupun pegawai kanan Bank Negara selama lebih daripada 25 tahun dan merupakan seorang yang cukup berpengalaman luas dalam isu-isu melibatkan keuangan dari segi tadbir urus korporat dan melibatkan isu-isu yang berkaitan dengan penipuan dan juga scam sewaktu beliau berada di dalam Bank Negara. Ini merupakan surat kelulusan daripada Bank Negara dan ini merupakan partner ataupun collaborator Contometer dengan badan-badan seperti Bursa Malaysia. My Gold Eye ini merupakan platform yang dimiliki oleh Contometer yang diguna pakai oleh bank-bank di negara kita. Kemudian ASEAN Marketplace merupakan satu lagi marketplace ataupun platform digital untuk jual beli emas di peringkat Asia Tenggara. Kemudian kita mengenali ISRA merupakan sebagai sebuah syarikat yang memberikan penarafan ataupun pembantuan syariah yang awal kepada Contometer, dan inilah merupakan kelulusan syariah, sijil kelulusan syariah yang dikeluarkan oleh ISRA kepada 3 produk Contometer. Kemudian ini juga merupakan satu lagi badan patuh syariah di peringkat antarabangsa yang berpangkalan di Amerika Syarikat juga turut memberikan kelulusan syariah kepada ketiga-tiga produk patuh syariah, tiga-tiga produk Contometer. Jadi inilah dia merupakan rakan niaga Contometer, iaitu Bank Muamalat, Alliance Bank, ICBC Bank, Afin Bank, Angkasa dan juga Ako Gold. Ako Gold ini merupakan pertubuhan koperasi di peringkat Asia Tenggara yang melibatkan 10 negara, dan terdapat sebuah lagi entiti kerajaan iaitu Ar-Rahnu melalui produk ataupun program Ar-Rahnu Tekun juga berkolaborasi dengan Contometer, di mana kesemua badan-badan yang kita lihat ini merupakan kebanyakannya ataupun merupakan badan di mana Contometer membekalkan emas 999 tadi dan membekalkan platform digital pada mereka. Jadi kita terus pergi kepada saya rasa ini kita mengenal, ini juga merupakan satu lagi kenyataan akhbar yang ataupun kerajaan akhbar yang menunjukkan kerjasama antara Contometer dengan Angkasa. Angkasa merupakan ibu kepada koperasi-koperasi di Malaysia. Selain daripada itu juga, Angkasa menubuhkan satu lagi syarikat kerjasama dengan Contometer, iaitu Ako Gold Sdn Bhd untuk melaksanakan perniagaan jual beli emas di peringkat Asia Tenggara yang melibatkan koperasi-koperasi di 10 buah negara Asia Tenggara. Okey. Dan kita mengenal juga siapakah yang membekalkan emas kepada Contometer. Contometer membekalkan emas kepada bank, badan korporat, tetapi Contometer mendapat bekalan itu dari mana pula? Jawapannya adalah daripada Perth Mint Australia yang merupakan pembekal kepada emas kepada Contometer, yang mana Perth Mint ini merupakan syarikat emas
yang terbesar di Australia, nombor 1 di Australia dan nombor 5 di dunia. Dan kalau kita lihat, kita search website Perth Mint akan terdapat di situ 4 distributor daripada Malaysia dan salah satunya ialah Quantum Metal. Dan satu lagi kaedah yang memberikan Quantum Metal ini pematuhan syariah ni ialah apabila produk yang melaksanakan kaedah jual beli secara digital ini, di mana emas yang kita beli itu disimpankan oleh pihak yang berautoriti, pihak ketiga, iaitu Brinks, yang merupakan sebuah syarikat yang telah berusia 150 tahun, syarikat penyimpanan emas ataupun vault yang terkemuka di dunia dan telah beroperasi di 53 negara dan mempunyai pelanggan daripada 100 negara. Dan bagi Quantum Metal, operasi ataupun penyimpanan emas bagi pelanggan-pelanggan di Malaysia akan disimpan di Brinks, Cawangan, Singapura. Dan sudah tentulah, selain daripada disimpan di tempat yang paling selamat, emas-emas tersebut akan diinsurankan sebanyak 100%. Ini kekuatan dalam konteks penyimpanan emas. Berbanding kalau kita menyimpan duit di bank hanya insurankan sebanyak 250,000 maksimum melalui badan yang kita biasa dengar PIDM. Okey, kita terus lihat kenyataan satu media coverage mengenai Quantum Metal. The Malaysian Islamic Chamber of Commerce, DP. The challenges brought by the COVID-19 pandemic have highlighted the importance of savings, recognizing the need to help the people deal with the impact brought by the health crisis. The Sharia-compliant digital gold trading program was introduced, not just to encourage the public to save, but also to enhance their wealth. With the aim of helping the people, especially Muslims, maintain and double their wealth, the Malaysian Islamic Chamber of Commerce, DPIM, has partnered with Quantum Metal Sdn Bhd to offer Sharia-compliant digital gold trading to preserve and enhance people's assets through gold. DPIM President Muhammad Sahar Maddin said Quantum Metal platform is seen as one of the best solutions to the ongoing economic crisis brought by the COVID-19 pandemic. He added, with the digital gold storage products, the conversion of gold to currency and the investment of gold will multiply by 10 times and 5 times respectively using the commodity murabaha financing. Bidang kerjasama yang akan kita laksanakan ialah untuk memanfaatkan platform digital yang dibangunkan oleh Quantum Metal ini untuk faedah umat Islam khususnya bagi pihak DPIM, dan insyaAllah dengan adanya platform digital yang berasaskan produk syariah ataupun kelulusan syariah yang pertama di dunia, ini yang saya nak tekankan, produk emas patuh syariah dengan menggunakan instrumen tawaruk murabahah. Okey, itu antara kenyataan ataupun media coverage yang mana sewaktu Dewan Perdagangan Islam Malaysia, saya sendiri sebagai Presiden dan juga Quantum Metal melaksanakan kerjasama perniagaan di mana DPIM melihat bahawa produk Quantum Metal ini merupakan produk yang perlu dimanfaatkan oleh umat Islam bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Bagaimana kita menjadikan emas ini sebagai satu produk ataupun satu alat untuk kita memelihara harta kekayaan kita dan menggandakan harta kekayaan kita menggunakan instrumen patuh syariah yang sebenarnya kalau kita lihat dalam sistem muamalat Islam, sebenarnya terdapat banyak formula yang Islam berikan untuk menjadikan kita solution ataupun penyelesaian dalam bentuk kita berekonomi. Dan inilah sampai masanya
baru sampai hari ini ataupun masa ini terdapat satu penemuan ataupun inovasi yang diciptakan melalui adanya kerjasama. Dalam konteks Islam kita sebut adanya usaha secara berjemaah antara trader emas seperti syarikat Quantum Metal ni yang diterajuk oleh Datuk Lim ni yang mempunyai pengalaman yang cukup luas. Kita perlu mengambil kekuatan orang seperti Datuk Lim ni, walaupun beliau bukan seorang yang beragama Islam, tetapi beliau merupakan antara yang mempunyai ada kekuatan ni. Bukan saja beliau mempunyai kekuatan dari segi pembekalan emas, tapi beliau berupaya untuk nak memberikan financing kepada orang ramai. Dan digabung pula dengan kekuatan produk patuh syariah, di mana penggemblingan kepakaran ini wujud. Adanya scholar syariah, pakar-pakar syariah untuk nak melihat bagaimana integrasi antara produk emas, produk patuh syariah dengan kekuatan platform digital digabungkan untuk mewujudkan solution yang cukup bermakna ini. Jadi kita pergi kepada produk, mengenali produk. 3 produk yang mana hari ini merupakan satu ekosistem baru yang boleh dimanfaatkan oleh umat Islam di negara kita. Pertama, kita melihat produk ataupun memahami produk yang pertama iaitu Gold Storage Account atau nama singkatannya GSA. Apa produk ini tuan-tuan dan puan? Produk ini adalah produk untuk kita membuat simpanan emas di dalam akaun yang diwujudkan oleh Quantum Metal. Jadi semua kita boleh menyimpan emas seperti mana kita menyimpan wang di bank-bank tempatan. Maknanya kita ada akaun emas, hari ini kita nak menggalakkan setiap umat Islam mempunyai akaun simpanan emas. Apa maksudnya di sini? Maknanya boleh buka akaun, dengan akaun ni kita boleh tukar mata wang kita ke emas, kita boleh beli emas dengan sistem ni serendah RM10 dan kita boleh jual balik emas tersebut bila kita perlu, dan kita boleh pindahkan emas di kalangan ahli-ahli atau yang mempunyai sesama akaun yang mempunyai akaun Quantum Metal, kita boleh pindah milikkan emas itu. Kemudian kita boleh beli emas secara fizikal juga dengan kaedah, dengan produk GSA ni. Selain daripada itu, kekuatan utama produk ini ialah dari segi spread yang ditawarkan antara yang terendah dalam pasaran, iaitu sebanyak 7%. Apa itu spread? Spread itu ialah kadar keuntungan yang dikenakan oleh Quantum Metal berasaskan antara harga lantai, harga kos ataupun harga London Metal Exchange, kemudian dengan harga jualan. Perbezaan itu dinamakan spread, ataupun dalam kaedah jual beli kita sebut juga sebagai markup itu. Jadi di sini kekuatan Quantum Metal ni ialah harga yang ditawarkan hanyalah 7% daripada harga London Metal Exchange. Saya nak terangkan sedikit untuk ahli-ahli yang baru mengenal, berkecimpung baru nak mengenal dalam dunia emas ni. Harga emas di dunia ni ditetapkan oleh satu badan saja, iaitu London Metal Exchange. Maknanya sepanjang setiap saat dan setiap minit harga berubah-ubah. Tak kira kita berada di mana sekalipun di dunia ini, harga emas tetap satu, iaitu harga emas yang ditetapkan oleh LME itu hanya satu harga. Berapa harga yang dijual oleh penjual-penjual emas itu tidak dikawal oleh LME, itu ditentukan oleh penjual-penjual emas. Tapi bagi Quantum Metal hanya meletakkan spread sebanyak 7% saja bagi produk GSA ini. Boleh faham tuan-tuan? Nanti kita akan buka ruang kalau ada apa-apa pertanyaan. Kemudian kita mengenal produk yang kedua. Ini lebih menarik lagi. Inilah yang saya nyatakan dalam bulletin ataupun Dwi3 Nightline tadi, yang saya tanggung tadi, di mana produk ini diciptakan untuk memelihara ataupun menjaga harta kita. Preserve our wealth ataupun our asset. Di mana dengan produk ini kita akan boleh dengan simpanan emas yang kita buat, bila mana kita nak memerlukan dana ataupun wang, kita boleh tukar emas kepada wang tunai sebanyak
85% daripada nilai emas yang kita simpan tersebut. Jadi maknanya, bila kita simpan emas, bila kita nak pakai duit, kita tak perlu jual emas tersebut. Seperti konsep tradisional. Simpan emas bila nak pakai, terpaksa jual, dan kalau waktu itu harga agak rendah, maka kita kehilangan ataupun kita berisiko dengan kehilangan, orang kata apa, kerugian akibat waktu itu, jika waktu itu emas pada harga yang agak rendah. Tapi di sini kita tak perlu jual, tetapi kita hanya convert daripada nilai emas tersebut. Dan pihak quantum metal hanya mengenakan 3.5% daripada jumlah 85% tadi itu, ataupun jumlah pembiayaan ataupun jumlah conversion yang dibuat. Dan satu lagi kekuatan quantum metal, dia memberikan tempoh yang fleksi kepada kita semua. Apabila kita membuat gold conversion, tiada had masa untuk kita bayar semula. Quantum metal berikan kita masa yang cukup, selesa dan unlimited time. Contohnya, kita boleh panjangkan tempoh pembayaran balik sehingga 5, 10 tahun, even selama-lamanya boleh, selagi kita mahu. Dengan harapan, dengan cara itu, formulanya, solusinya ialah emas yang kita simpan itu akan dapat menampung pembiayaan kita akibat daripada kesan daripada kenaikan nilai emas dari masa ke semasa ataupun dari tahun ke saban tahun. Jadi dengan cara ini membolehkan belanja yang kita buat, perbelanjaan yang kita buat, rutin perbelanjaan kita seharian membelanja, perbelanjaan itu tidak menjadi hangus dan boleh menjadi tabungan kita pada masa hadapan. Jadi saya akan tunjukkan contoh, dan di sini untuk sesiapa yang nak menggunakan kaedah gold conversion ni perlu ada simpanan serendah RM150. Dan dengan fasiliti yang sebaik ini, alhamdulillah, semua yang terlibat ataupun yang telah menggunakan, yang telah membuka akaun quantum metal selama lebih 2 tahun ini, semuanya telah dapat manfaat. Dan hari ini produk gold convert account ataupun GCA ini bukan saja dimanfaatkan oleh orang-orang marhain, grup B40, tapi juga oleh pihak orang-orang yang syarikat-syarikat komersial, orang-orang yang kaya, even jutawan sendiri pun menggunakan produk ini untuk melindungi harta kekayaan masing-masing. So saya ceritakan bagaimana produk quantum metal punya formula dengan produk GCA ini. Maknanya, contoh saya berikan di sini, jika kita ada emas simpanan sebanyak 10,000, kita boleh memulakan conversion kita sebanyak 85% daripada 10,000 bermakna 8,500. Upah simpan 3.5 saya nyatakan tadi, dan tiada tempoh masa. Bermakna di sini 85% kita boleh dapat 8,500. Upah simpan selama 3.5% daripada nilai pembiayaan kita hanyalah berjumlah RM297 setahun. Sangat rendah, tuan-tuan, dan tiada limit masa. Kemudian kesan daripada formula ini maknanya membolehkan lepas kita ambil gold conversion, kita boleh menunggu emas yang kita simpan tu terus meningkat nilainya dari semasa ke semasa. Ini formula yang membezakan quantum metal dengan produk patuh syariah ataupun program pajak ganda yang lain di luar. Berdasarkan kenaikan emas 20 tahun, saya sebutkan tadi awal di slide saya, emas naik purata 25% setahun selama 25 tahun yang terakhir ini. Tetapi kita ambil kadar yang konservatif, 20% saja setahun, kali 5 tahun, bermakna emas yang 10,000 yang kita convertkan tadi, tahun yang pertama kita convert nilai dia 10,000, tetapi daripada tahun ke tahun, contohnya 5 tahun kita buat di sini, tahun pertama lepas kita simpan dia akan naik 20%, tahun 2024 naik lagi 20%, 2025 naik lagi 20%, tahun 2026 20%, dan tahun 2027 naik 20%, bermakna emas yang jadi pada 10,000 tadi telah menjadi nilainya meningkat
tambahan 10,000 bermakna naik kepada 20,000. Jadi maknanya modal ataupun mas yang awal kita simpan 10,000 dengan formula ini selama 5 tahun contohnya, kalau kita nak simpan 5 tahun. Jadi selepas 5 tahun dia akan menjadi 20,000, maka dengan 20,000 tu dia akan dapat membayar pembiayaan kita sebanyak 8,500 ataupun wang yang kita telah belanja hangus sebanyak 8,500, termasuklah juga upah simpan selama 5 tahun sebanyak 1,487. Mana datangnya 1,487 tadi? Tengok di atas tadi tu, RM297.50 setahun kali 5. Bermakna dengan formula ni untuk 5 tahun contohnya kita boleh dapat semula wang yang kita belanja termasuk upah simpan ni tadi sebanyak 10,000 dan masih berbaki sebanyak 10,012. Maknanya bila kita tebus balik emas kita pada waktu itu, kita ada wang semula 10,000. Jadi ini kalau ini kita buat contoh untuk dapat semula wang 10,000. Kalau panjangkan lagi tempoh simpanan tersebut, mungkin dia akan lebih lagi 10,000. Kalau tingkatkan lagi, contohnya 3 tahun sekalipun, 3 tahun dah jadi 16,000, 16,000 tolak 10,000 perbelanjaan dan upah simpan tadi, masih ada berbaki sebanyak 6,000. Jadi ini peluang pilihan masing-masing untuk memanfaatkan produk ini. Kita pergi kepada produk yang, jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita kaji, semak Al-Quran, terdapat satu ayat Quran yang sangat signifikan dengan produk ni, iaitu ayat dari surah Al-Baqarah ayat 280 yang mana Allah berfirman, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah wa in tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya, dan sebaliknya bahawa kamu sedekahkan hutang itu adalah lebih baik daripada kamu kalau kamu mengetahui. Jadi ini satu terjemahan ataupun aplikasi yang ditekankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Alhamdulillah hari ini kita dapat mencari satu solution. Apabila orang mendapat hutang ataupun mengambil hutang ataupun pembiayaan, mereka berpeluang untuk menangguhkan ataupun menunggu sehingga mereka berupaya untuk membayar hutang atau pembiayaan mereka sehingga mereka mampu, dan solusinya ada dengan adanya emas yang disandarkan kepada pihak yang memberikan pembiayaan. Ini tidak berlaku tuan-tuan puan selama ini dalam sistem pajak gadai kita. Dan kalau kita lihat dalam sistem pajak gadai kita, di mana formulanya ataupun dia punya termnya, bila kita simpan emas ataupun cagarkan atau pajak emas, contohnya 10,000, 10,000 kita akan dapat 75%, tetapi tuan-tuan lihat upah simpannya ialah 9 hingga 24% daripada nilai emas. Quantum metal 3.5% daripada jumlah pembiayaan. Dah sangat berbeza tuan-tuan dan puan. Dan limit masa juga ditetapkan, dan inilah yang menyebabkan sistem pajak gadai kita tidak boleh menyebabkan tidak ada ruang untuk kita dapat menunggu sehingga emas itu meningkat dan matang ataupun nilainya meningkat, kerana ditetapkan masa tertentu maksimum 18 bulan. Dan kesan daripada 18 tempoh yang ditetapkan atau tempoh yang ditetapkan tersebut, kita lihat di sebelah kanan jadual ni, bila mereka dapat 7,500 dikenakan cas 12% tahun, maknanya 1,200 setahun mereka kena bayar balik cas simpanan. 18 bulan jadi 1,800. Dalam masa 18 bulan mereka kena cari balik 7,500 dan juga upah simpan 1,800 campur 2 ni jadi 9,300. Mereka perlu bayar dalam masa 18 bulan. Dan sudah tentulah mereka tidak mampu membayar. Kebanyakannya tidak mampu membayar kerana masa yang begitu singkat. Dan kesan daripada itu, emas mereka akan dilelong oleh penganjur Ar-Rahnu. Dan statistik menunjukkan 1 tahun sebanyak 1 bilion emas dilelong, dan kebanyakannya ialah milik umat Islam di negara kita. Jadi kita tinggalkan 2 produk ni, insyaAllah kita akan berdiskusi nanti jika ada soalan-soalan, ada perkara yang tidak difahami dengan begitu
yang tidak dipahami dengan begitu jelas. InsyaAllah kita akan berikan pencerahan-pencerahan. Dan kita pergi kepada produk yang ketiga yang merupakan produk utama yang ataupun killer produk Quantum Metal, di mana produk ini dinamakan Gold Asset Enhance. Tujuannya ialah untuk menggandakan aset emas kita. Jadi dengan formula seperti yang saya nyatakan tadi di peringkat awal tu, dengan menggunakan instrumen kaedah patuh syariah, iaitu konsep tawaruk murabahah, kita boleh menggandakan ataupun memiliki harta emas dengan gandaan 5 kali gandaan ataupun 10 kali gandaan. Jadi di sini kita ada dua pilihan, ganda 5 ataupun ganda 10. Beli satu dapat 5 ataupun beli satu dapat 10. Ini bukan dapat percuma atau seperti dapat percuma tanpa apa-apa term. Di sini ada kaedah tertentu, maka iaitu setiap yang gandaan yang kita peroleh itu dikenakan caj tawaruk ataupun management fee sebanyak 3.5%. Sama seperti caj yang produk GCA tadi itu, 3.5% setahun. Ini merupakan caj yang sangat orang kata apa, sangat reasonable, sangat munasabah, sangat meringankan. Jadi kaedah dia ialah, dengan kaedah ini pembelian emas tadi ialah, pertama kita dapat memiliki gandaan pegangan emas. Itu tujuannya, sama ada ganda 5 atau ganda 10. Kenapa kita perlu ganda ni? Sebab kita nak dapat keuntungan apabila nilai emas ataupun emas tu meningkat harganya. Jadi maknanya kita akan membeli emas pada waktu rendah, ataupun beli emas pada bila-bila masa pun boleh, bukan sahaja waktu rendah. Boleh beli emas pada bila-bila masa dan boleh jual semula apabila emas yang kita beli tu meningkat harganya daripada sewaktu harga kita beli. Jadi hari ini pun boleh mula beli, tak ada masalah. Bila-bila boleh beli, bukan maknanya rendah ni, maknanya rendah daripada mesti beli waktu rendah dan jual pada waktu yang kita beli, Dan inilah sifat emas ni, maknanya dia sentiasa bila kita beli sekalipun, pada waktu bila sekalipun kita beli, emas ni Allah jadikan dia, insya-Allah dia akan lebih tinggi daripada nilai yang kita beli. Cuma masa sahaja yang kita perlu tunggu. Jadi di sini apabila kita jual, kita akan dapat keuntungan yang berganda, sama ada gandaan 5 ataupun gandaan 10. Ini merupakan produk yang dibenarkan oleh Islam, patuh syariah, dan ada formula, ada kaedah strukturnya yang telah diberikan pematuhan syariah oleh Badan Patuh Syariah. Jadi di sini satu unit yang ditawarkan ialah sebanyak $250 bagi JE kali 10 dengan markup atau spreadnya sebanyak 3%. Bermakna di sini dengan produk ni, bila emas naik lebih daripada 3%, contohnya naik 4%, tolak 3%, kita akan untung 1%, tapi 1% yang kita dapat ini akan digandakan 10, bermakna kita untung 10%. Bagi produk JEE kali 10, ini lebih mudah atau lebih bermula dengan lebih rendah, iaitu sebanyak $25 bersamaan RM100. Dan spread dia sebanyak 4%, lebih tinggi sikit. Tapi dengan produk ini maknanya peluangnya di sini ialah rendah dari segi permulaan itu. Capital awalnya rendah. Bermakna dengan produk ini bila emas naik lebih 4%, maka pembeli emas akan mendapat lebih daripada 4, maknanya dia akan baru dapat keuntungan, dan kali 5. Jadi kita boleh tengok dia punya formula yang untuk mudah dipahami. Saya buat contoh beli dengan 100 unit, walaupun sebenarnya boleh beli dengan mula dengan 1 unit, tapi saya buat contoh 100 unit untuk mudah untuk tuan-tuan buat andaian ataupun membuat kiraan. Jadi 100 unit yang kita beli akan secara automatik bila kita beli dalam sistem, beli 100,000, automatik kita akan dapat pegangan emas sebanyak 1 juta dengan grammage yang tertentu. Berdasarkan grammage yang bernilai 1 juta. Kemudian bermakna di sini 100,000 kita bayar, dan emas itu dibeli dan disimpankan di Brinks
Kemudian 900,000 Quantum Metal akan biayai pembiayaannya melalui pembiayaan secara tawaruk murabahah. Bermakna 900,000 tadi tu kos pembiayaan atau upah tawaruk dikenakan sebanyak 3.5%, iaitu 31,500 ataupun RM2,625 sebulan. Jadi waktu kita beli emas 100,000 tadi, kita kena bayar terus kos ataupun kos management fee tadi ataupun upah tawaruk tadi sebanyak 31,500. Maknanya 131,500 kita kena bayar dan boleh dibayar melalui pembayaran melalui pindaan bank dan sebagainya. Jika jadi bila kita dah beli, kita dah bayar cas simpanan untuk tempoh setahun ke depan, sekarang masa untuk kita menunggu pula. Untuk kita menunggu emas tu naik dan kita berpeluang untuk jual. Jadi di sini saya buat satu contoh yang biasa berlaku. Right? Jika jual dalam masa 6 bulan, 6 bulan biasa, simpan 6 bulan, contohnya, kalau kita simpan 6 bulan, kita perlu, jadi Quantum Metal akan pulangkan balik separuh. Sebab 1 tahun tadi, 31,500. Jika kita pegang 6 bulan dan emas naik, Quantum Metal akan pulangkan kembali 15,750, iaitu 50%. Sebab 6 bulan saja kita pegang emas. Jadi, jika emas naik dalam 6 bulan tadi tu emas naik 10%. Maka 10% di sini ialah 10% daripada 1 juta. Maknanya di sini jumlah keuntungan kita ialah sebanyak 100,000. Invest 100,000, bayar kos financing 31,500, emas naik 10%, 10% daripada juta kita dapat 100,000. Kemudian kita dapat kembali separuh daripada kos financing kita yang kita tak pakai tadi, 15,750. Dan kita dapat balik modal kita 100,000 balik. Maka kita akan dapat dikembalikan modal diberikan keuntungan dan diberikan balik cas simpanan yang tak pakai. Maka kita akan dapat 215,000 semula. Jadi bermakna kalau dengan formula ini kita boleh dapat keuntungan kira-kira 115% dalam masa 6 bulan. So ini berlaku, inilah dia punya formula. Setiap kali berlaku kenaikan emas, 1% naik emas, 1% berlaku kenaikan, kita akan untung 10%, 5% akan jadi 50%, 10% akan jadi 10%. Jadi dengan cara ini kita setiap kali berlaku kenaikan daripada emas yang kita beli, kita akan berpeluang untuk jual ataupun terminate dalam sistem digital yang diwujudkan. Kemudian apa akan berlaku pula kalau tadi cerita pasal naik saja? Emas ni ada turun dan naik. Apa akan berlaku bila waktu emas turun? Maknanya bila kita beli, contohnya RM260 waktu kita beli, esokkan harinya, minggu berikutnya, bulan berikutnya, emas turun dan turun, maka dalam kaedah ni juga sama. Maknanya dalam konteks produk patuh syariah, maknanya dia sharing risk, share untung dan share rugi. Bila rugi, emas turun, kita pun kena sama-sama rugi dan emas kita juga akan merosot nilainya. Kalau turun 1% pun sama, turun 10%, turun 5% akan turun 50%, turun 10% dan akan juga turun 100%, 10 kali ganda. So, cuma bagaimana kita nak mengatasi apabila emas turun? Apa formula atau solutionnya? Solutionnya ialah di sini pihak Quantum Metal kita tidak perlu top up atas kehilangan nilai tersebut ataupun kita tiada margin call dari segi istilah pelaburan dan kita tiada force sale dikenakan ataupun memaksa untuk kita jual emas oleh kerana nilainya jatuh. Di sini hanya perlu tunggu sehingga harga emas tu naik kembali. Kita perlu bertahan ataupun dalam kaedah bahasa perniagaan kita sebut kerana ada holding power untuk kita menunggu bila emas tu naik semula. Biasanya emas ni sentiasa akan turun dan naik. Biasanya antara 3 hingga 6 bulan tu dia akan ada perubahan yang agak ketara. Jadi di sini maknanya wang yang kita nak masukkan produk JAE ini mestilah wang yang kita dah reservekan yang memang kita tak pakai antara 6 bulan hingga 1 tahun. Jadi kalau kita lihat di sini
Inilah yang membezakan antara cara tradisional kita membeli emas dengan beli emas secara fizikal, sama ada di kedai emas atau melalui platform-platform tertentu, dengan menggunakan kaedah yang tidak ada kaedah gandaan ataupun kaedah leveraging tadi tu. Maknanya beli emas 1,000 dapat emas 1,000, tapi dengan quantum metal beli 1,000 kita terus automatik dapat 9,000 tambahan pembiayaan, jadi kita dapat pegang emas 10,000. Kemudian sekiranya kita beli tersebut emas tersebut pada nilai 260 per gram, kita akan dapat, kalau kaedah one to one ataupun kedai kaedah emas biasa, kita akan dapat pegang emas 3.8 gram, tetapi dengan quantum metal kita dapat 10 kali ganda, 38.46 gram. Dan bila emas naik, dan emas naik ini maknanya kita mengharapkan emas ni untung, memberikan keuntungan. Dengan kaedah lama tradisional, kaedah one to one baru untung dia RM154, tapi dengan quantum metal sudah naik 1,540. Jadi ini yang menjadikan perbezaan yang sangat ketara pelaburan emas secara tradisional one to one dengan kaedah tawaruk murabah yang diperkenalkan oleh quantum metal. Maknanya di sini kalau kita dengan modal yang kita ada 1,000 beli dengan kaedah lama dengan beli quantum metal, maknanya modal sama, beli harga sama, jual sama, tapi untung sangat berbeza. Untung kita berbeza 10 kali ganda. Okey, saya lihat keadaan. Jadi dengan sistem JE kali 10 ni ialah kita akan melihat di mana berlaku turun dan naik emas setiap sepanjang tahun. Di situlah peluang untuk kita mencipta keuntungan. Jadi saya tunjukkan di sini yang bertanda harga emas tertinggi tahun lepas ialah pada November pada tahun 2021. Kemudian harga emas terendah tahun lepas pada Mac yang bertanda merah tu, kemudian naik pada bulan Mei, kemudian terus naik pada bulan Jun. Jadi sesiapa yang membeli emas sekurang-kurangnya pada bulan Mei pada bulan Mac, kemudian jual pada bulan Jun, mereka berpeluang untuk mendapat keuntungan sehingga 80%. Yang saya sebutkan tadi, bukan maknanya 80% bukan emas naik 80%, tapi di sini naik hanya 8%, tapi dengan gandaan 10 tadi itu menjadikan kita punya pelaburan untung 10 kali ganda. Ini satu lagi fenomena yang berlaku pada waktu peperangan Ukraine dan Rusia pada 24 Februari. Apa berlaku pada nilai emas pada waktu tersebut, antara 11 hari tersebut berlaku kenaikan 10%. Jadi maknanya siapa yang beli pada 24 Februari contohnya dan jual pada 8 Mac, mereka dapat keuntungan kenaikan emas 10.4 tolak spread 3% tadi saya sebutkan untuk produk JE kali 10, maka mereka akan dapat untung 7.41% kali 10 mana 70.4%. Mereka boleh dapat keuntungan, dan semua di kalangan pelabur-pelabur termasuk saya sendiri dan rakan-rakan di sini yang telah menikmati keuntungan tersebut. So ini testimoni yang berlaku pada perang, pada krisis Ukraine yang lebih kurang 11 hari tadi, tapi ini seorang pelabur ni yang beli dan jual dalam masa seminggu. Perang krisis Ukraine itu invest 940,000 dengan produk JE kali 10, dapat untung 53,000 daripada pelaburan beliau tersebut. So ini lagi testimoni bermodalkan 535,000, beli pada bulan 9 2021 emas dan jual balik pada krisis Ukraine baru ni 8.3, emas meningkat hampir sekali ganda. Dia dapat 1,015,000, keuntungan 480,000 dalam masa 6 bulan. So ini testimoni yang juga pelabur-pelabur yang bukan saja ratusan ribu, tapi pelabur-pelabur kecil saja pun beli satu unit pada Mac 2021, $250 bersamaan satu unit, 1 Jun telah meningkat hampir sekali ganda kepada 248 dia punya untung dia hampir sama. 99.3% cuma pelaburannya saja yang kecil. Dan beli Februari jual Mei tahun lepas juga ada resultnya. Begitu juga beli 4 Mac dalam 18 Mei. Jadi maknanya di sini siapa yang beli awal tidak semestinya untung berbanding yang beli kemudian. Dia tidak seperti pelaburan
ataupun menyimpan dalam pelaburan tertentu. Tapi di sini, orang yang melabur awal tidak semestinya dia untung banyak. Orang yang melabur kemudian tetapi dia membeli pada harga rendah, kemungkinan dia akan lebih untung. Jadi ini dia punya, dalam skrin saya ni ada 3 slide, 3 jadual ni. Yang di atas tu sebenarnya itulah contoh bagi orang yang, bagi peserta yang baru pertama kali menyertai sesi Zoom ni. Inilah maknanya dia punya, kita screenshotkan dia punya statement yang hari-hari kita boleh tengok dalam jadual atau list pelaburan kita. Kita hanya tengok initial investment tu ialah berapa jumlah yang kita melabur, net cash out di sebelah ni tu ialah berapa nilai semasa setiap saat atau setiap minit akan dia akan dipaparkan dalam skrin kita. Jadi bila mana net cash out itu melebihi daripada initial investment, maknanya pelaburan kita dah mendapat keuntungan. Dan di sebelah kanan sekali itu annual fee refund tu ialah cost financing yang akan direfundkan kita pada kita kembali bila kita terminate, dan dia akan tengok berapa hari yang kita pegang emas tersebut. Banyaklah juga testimoni yang menunjukkan keuntungan dan sebagainya, dan juga melibatkan juga bukan saja pelabur-pelabur individu, tapi pelabur-pelabur seperti organisasi madrasah tahfiz, badan-badan kebajikan dan sebagainya. Ini juga satu lagi testimoni pelaburan yang awal lagi, sebab tu Quantum Metal memulakan produk ni pada tahun 2020 lagi. Seorang pelabur ni melabur 1 juta pada 15 bulan 5 2020. Dalam masa 7 bulan berikutnya, 24 bulan 12 2020, suatu emas agak tertinggi pada waktu ini dapat menjana keuntungan kira-kira hampir 1 juta.